Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan hadis pilihan daripada kitab Al-Adabul Mufrad, sambungan hadis yang ke-16 pada muka surat 26. Dalam nota tu muka surat 26 itu. Muka surat 26 di bawah perbincangan dan pedoman hadis perkara 2, nombor 2 tu. Saya tak bacalah hadis ni sebab minggu lepas kita baca dah. Yang kedua, apakah maksud Nabi SAW sebagai pemberi berita ancaman? Sebab dalam hadis yang ke-16 ini disebutkan beberapa contoh peribadi Nabi lah, ataupun karakter Nabi, ataupun tugas Nabi merangkumi semua tu, seperti mana yang disebut dalam kitab Taurat, dan juga seperti mana yang disebut dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Mana selaras itu, maklumat itu selaras. Dalam Taurat pun ada, dalam Quran pun ada, dan setengah-setengah lah. Dalam hadis memang banyak lah. Baik, jadi antara yang disebut dalam hadis yang ke-16 itu, Nabi ni disebut sebagai pemberi berita ancaman. Apa maksudnya? Tu. Boleh rujuk semula. Saya tidak baca sebab kita baca dah minggu lepas. Syahidan wa mubasyiran wa nadhira, itulah. Nadhira tu apa maksud? Nabi ni sebagai munzir. Maksud Nabi ni sebagai pemberi berita ancaman, maksudnya Nabi SAW mengancam dan menakutkan orang kafir yang ingkar. Yang ingkar, kalau spelling ada tersilap tu perbetulkanlah. Dan menafikan risalah dengan azab neraka di hari akhirat. Itu maksudnya. Jadi Nabi ni, walaupun kita tahu Nabi ni lembut, kita kata sangat pemurah, sangat memahami keberadaan seseorang, tetapi dari sudut-sudut tertentu, antara tugas Nabi ialah bersikap tegas dengan memberi berita ancaman, mana tidak berkompromi lah dalam bab menyatakan bahawa orang-orang yang ingkar dan menafikan risalah yang dibawa oleh Nabi, Nabi ancam dengan azab neraka. Dan dalam riwayat Nabi sebutlah azab neraka ni apa maksudnya, bagaimana bentuk azab neraka. Mana kalau kita ikuti, memang takutlah kita, terkejutlah kita, teruk azab neraka. Siapa air yang diminum oleh ahli neraka tu, mana air dia panggil ni cecair-cecair yang tubuh daripada cecair yang keluar daripada tubuh ahli neraka, hasil daripada dibakar tu, dia keluar cecair. Semua cecair itu terhimpun dalam satu sungai. Itulah minuman ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ada lagi air lain yang dikatakan hamim misalnya. Itu contoh. Banyak lagi diperjelaskan. Mana kalau kita baca buku, misalnya buku yang ditulis oleh Dr. Profesor Omar Sulaiman Ashqar tu, Al-Jannatu wan Nar, dia kemukakan semua dalam bentuk ayat dan dalam bentuk hadis Nabi tentang neraka. Mana kalau kita baca tu, mana kita terasalah bahawa neraka ni Allah sedia khusus untuk orang yang ingkar. Yang ketiga, apa maksud pelindung orang-orang yang tidak mahu membaca dan menulis? Nabi ni sebagai pelindung kepada orang-orang yang tidak tahu membaca dan menulis. Saya telah sebut dah, anda telah sebut dah sebelum ni, maksud Nabi menjadi pelindung kepada orang yang tidak tahu membaca ni orang Arab lah asalnya.
Sebab orang Arab ni secara umumnya mereka ni ummi, buta huruf. Baik, mengikut qadiyat, kena faham lah kalimah ummi itu sendiri kalau dinisbahkan kepada Nabi itu dia bukan satu makna, dia ada beberapa makna. Tu kena jelas lah. Baik, mengikut qadiyat, maksud menjaga orang Arab adalah maksud menjaga tu orang yang tak tahu membaca, tak menulis, itu maknanya orang Arab. Maksud dia apa? Yang ini menjaga orang Arab daripada gangguan syaitan. Ini pandangan qadiyat. Maksud Nabi jaga tu makna Nabi jaga orang Arab daripada gangguan syaitan dan juga penguasaan orang asing ke atas mereka. Pada waktu itu mereka dinamakan dengan ummiyin kerana kebanyakan mereka tidak tahu membaca dan menulis. Dia begini, semasa sebelum Nabi lahir ni pun sebenarnya tanah Arab Mekah tu sudah jadi tempat tumpuan manusia. Kerana ada Kaabah tu lah. Sebab tu sejarah Abrahah, kerana itulah dia iri hati tu lah. Sebab tu dia nak robohkan Kaabah. Sebab tempat yang dia buat tu kira-kiranya kalau nak beribadat lebih selesa. Di Yaman ni tak ada siapa yang pergi. Ada lagi tapi tidak meriah seperti Mekah tu. Dengan sebab ada Kaabah. Pengaruh orang panggil ajaran Nabi Ibrahim tu walaupun banyak sudah dirasakan tapi masih ada lagi. Misalnya ada bab haji. Jadi menyebabkan Mekah tu, kalau Mekah ni sebenarnya, jangan kita nampak Saudi, jangan silap faham pula. Mekah ni mana? Tu lah kawasan wadi tu lah. Agak-agak kalau tak ada Kaabah lah. Tak ada Masjid Haram. Kalau ada Masjid Haram, saya rasa tak pergi. Sebab banyak lagi tempat lain. Kalau Mekah pun sudah pandai ada nego keluar negara, pergi ke Syam, ke Basrah, ke Iraq, rata dah pergi bawa barang. Sebelum Nabi di Mekah Madinah memang dia tak ada kerajaan, duk balah ya Aus dan Khazraj itu. Lepas tu hak jom menjadi penyebab pada perbalahan itulah Yahudi tu. 3 kelompok Yahudi tu kan. Bila Nabi SAW jadi pergi kerajaan Madinah, orang Arab tu jadi mulia. Orang tak boleh nak kuasai, Rom tak boleh nak kuasai dia. Itu. Cuma hak ni yang penjagaan ni dari sudut mana sebenarnya? Dari sudut kesesatan itu. Mana orang tak boleh nak kuasai dia, mungkin satu ketika dulu sembah berhala. Hak tu Amar bin Luhai itulah hak mari daripada luar negara, berhala tu. Tapi itu berakhir bila Nabi jadi Nabi, berakhir 23 tahun Nabi berjuang. Akhir sekali negara, kita kata negara Mekah tu jadi Darut Tauhid. 20 tahun lah, 21 tahun ke tahun ke-10 nah, setengah tahun ke-8, tahun ke-8 ataupun awal tahun ke-9 Fathih Mekah itu. Tu baik. Ada juga yang berpendapat ia bermaksud Ummul Qura, iaitu Mekah, bukan orang Mekah tu. Ummul Qura tepat. Atau maksud Nabi mereka sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga tidak tahu membaca dan menulis. Tu. Ada yang berpendapat Nabi sebagai penjaga semua umat dan ia selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 28 surah Saba, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas basyiran wa nadhira walakin aktsaran nas la ya'lamun." Dan tiadalah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk umat manusia seluruhnya sebagai rasul pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat itu. Pendapat ini juga bersesuaian dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana Musa hayya lama wasi'ahu illa ittiba'i." Jika Musa masih hidup, Musa alaihissalam masih hidup, maka tidak ada pilihan kepadanya melainkan dia kena menjadi pengikut aku. Jadi sebenarnya hak ni lah sebenarnya yang dipegang oleh jumhur ulama. Nabi penjaga ni maksudnya kerana operasi mula-mula dakwah Islam, dakwah tauhid di Arab. Jadi maksud Nabi penjaga ni jaga supaya mereka ni tidak masuk neraka. Apa maksud Nabi jaga tidak masuk neraka? Nabi mendidik mereka supaya hidup dengan cara mematuhi kehendak Allah. 23 tahun. Dia gini mudah ni ana bagi ni paling mudah faham. Nabi bila dia operasi di Mekah, di Madinah lah banyaknya. Di Mekah tu kita kata 13 tahun. Di Mekah 10 tahun. Kukuk mana pun seolah-olah Nabi kata, kalau mu nak selamat kena ikut aku. Aku buat gapo mu buat. Tu. Dah lebat makan minum, aku makan lagu mana, gapo aku baca, semua ikut aku. Sebab aku ni Allah utuh. Tu makna Allah utuh.
Kalau mau ikut aku selamat. Aslim taslam. Tu Nabi sebut pada orang mari mengejar haji, aslim taslam. Islamlah kamu akan selamat. Apa tu? Selamat daripada ke dia? Selamat daripada api neraka. Orang Islam apa kena zalim? Bukan selamat hak tu hakikatnya. Tengok Palestin 60 tahun lebih. Bukan maksud tu hak tu. Tak selamat ramai mana umat Islam kena bakar hidup-hidup. Bukan itu yang dimaksudkan jaga hak tu. Boleh berlaku. Dan dengan sebab tu masuk surga nak pula. Selamat ni maksudnya jaga tauhid. Kalaulah gagal jaga tauhid dengan baik, selagi tak rosak tauhid, masuk surga lagi walaupun masuk neraka dulu. Tu maksud ianya. Hak tu lebih nyata lagi. Cuba bayar kita lah. Ni anak pun bila baca ni teringat juga dah. Sebab kita baca sejarah. Ada beberapa buku dengangan. Saja kita nak tahu lah orang Melayu kita. Kajian tokoh-tokoh akademik kita ni asal agama ke dia dulu. Ya. Walaupun kita ni bukan ahli sejarah, kita baca ahli sejarah tulis pun banyak mana kita boleh bersyukur pada Allah mujurnya aku. Lahir pun pondok tu kenali nah. Walaupun tak jari tok guru pondok pun. Nah, Allah mujurnya Islam. Oh ingat datuk nenek kita dulu kami ikut sejarah agak Hindu macam-macam no, teruk. Tu. Alhamdulillah bersyukur. Orang Arab dulu teruk lagi. Sembah berhala, hidup. Kalau kita kata dalam buku tu dia ada sebut banyaklah sangat bagus. Ana pun mikir kot tajuk-tajuk dia tu kadang-kadang kalau kita boleh ambil rengkah-rengkah tu banyak tu bab syirik saja 1000 hampir 1500 muka surat. Bicara tentang syirik saja. Bahkan syirik moden pun dia bicara juga. Dan dia boleh PhD dengan buat tu. Nama apa tak ingat dah. Ana pun baru tengok mukadimah duk tengok tajuk pun. Banyaklah maklumat kita boleh ambil bab syirik saja. Jadi benda-benda gitu kalau Nabi tak mari kekal di atas syirik. Misalnya contoh kita kata masyarakat tidak Islam tempat kita. Agak-agak kalau kita nak ubah lagu mana? Ingat mudah ke? Ni orang duduk tepi Masjid Muhammadi tu. Berapa tu 3 keturunan tu. Tak masuk Islam. Apa tak masuk Islam? Kalau kita nak pergi dakwah lagu mana? Dia nak terima ke tidak? Payah dakwah ni. Bukan mudah. Sebab tu Nabi ni tak kerja benda lain. Hatu sepenuh masa. Khadijah bantu dia. Habis harta Khadijah. Lepas tu benda-benda itu maksud Nabi penyelamat. Jadi kalau kita mengambil tugas itu, kita akan dapat pahala besar. Bila tengok masyarakat nak sesat, kita memberi peringatan dengan kadar kemampuan kita. Paling tidak kita tunjuk amalan yang betul. Tu. Baik. Yang keempat, apa pula maksud Nabi SAW sebagai utusannya ni sebenarnya tersilap tu macam mana boleh tersilap tu rasa betul dah tu. Utusan wa rasuli. Abdi tu anak pun silap tu. Kena tambah tu. Apa maksud Nabi sebagai hambanya dan utusannya? Tu tambah tertinggal tu. Ni cuba tengok dalam muka surat 24 tu lah. Wa hirzal lil ummiyin anta abdi wa rasuli. Tu hambaku dan utusanku. Tambah di situ tersilap tertinggal tu. Apa maksud Nabi sebagai hambanya dan utusannya? Padahal telah maklum bahawa kita semua adalah hambanya. Kita tahu dah kita semua ni termasuk Nabi lah, hamba Allah. Tak sebut pun tak apa tu. Tapi apa sebut? Sebut pula dalam Quran, dalam syahadah nak masuk Islam kena sebut tu. Apa? Kenapa di sini disebutkan secara khusus? Ia bermaksud hamba yang paling sempurna di kalangan hamba-hambanya. Jadi maksud Allah, bila Allah sebut anta abdi, engkau hambaku, tak kata tahu dah tu. Sebut tu untuk menyatakan kamal, sempurnanya banding orang lain. Bukan semua mutlak Jangan kita kata Nabi ni semua sempurna mutlak, itu Allah saja. Sempurna ni mana sempurna berbanding orang lain. Itu ada kekurangan Nabi. Bukan Nabi, bukan Tuhan. Jangan silap faham. Tu. Tetapi kekurangan itu tidak bersifat dosa. Kurang itu tak ada. Kalau sempurna Allah saja.
Kalau kita kata sempurna pun, sempurna berbanding orang lain. Allah sempurna tidak berbanding. Tak boleh kita nak, mana tidak relatif. Kalau bahasa lain ni kata sempurna tanpa nisbiyah, tanpa relatif. Kita ni comel sebab kita banding dengan orang ni. Kalau banding dengan orang ni, uduh mengai kita. Tu makhluk. Allah tak boleh banding gitu. Tu maksud laisa kamitsli syai'. Salah satu makna laisa kamitsli syai', Allah ni tak boleh kita nak bandingkan sebab dia sempurna. Selagi boleh banding, tidak sempurna. Itu maksud dia. Mudah ya cara Quran ni. Cara nak memasukkan tauhid dalam hati ni mudah ya cara Quran. Gitu ya. Salah satulah. Ia bermaksud hamba yang paling sempurna di kalangan hamba-hambanya. Juga bermaksud dengan segala kesempurnaan yang ada pada Nabi SAW, beliau tetap kekal sebagai hamba yang bertanggungjawab menyampaikan tugas risalah. Maknanya Nabi ni walaupun sempurna, dia tidak mungkin naik jadi Tuhan. Tak mungkin akan berlaku, orang panggil apa ni, hulul Tuhan di dalam. Akan meresak sedikit ketuhanan dalam dia. Tak mungkin. Kalau tidak jadi Nabi Isa tu lah. Jadi Nabi ni kekal sebagai hamba yang bertanggungjawab menyampaikan tugas risalah. Dia sama sekali tidak beranjak naik ke tahap Tuhan atau ada sedikit ciri ketuhanan. Tak mungkin jadi gitu. Tak mungkin. Tu. Bapa yang nak jaga sangat tu, moga sudah ada pengalaman dah manusia sesat. Tengok Nabi Isa tu lah. Padahal enggak Nabi Isa tu lebih orang pening lagi, moga tak ada air ya. Tiba-tiba ada mok saja, ada kau ada mok saja. Lepas tu ayah dia tu tu. Pergi kau tu. Nabi ni tidak pergi, tapi kau mana lebih mulia daripada Nabi Isa. Takut jadi tu. Lepas tu mukjizat. Itulah bahayalah. Memang berlaku dah lah ni pun kata Nabi ni bila dia mati, dia boleh duduk dalam berapa ribu tempat pun dalam satu masa. Tu ada dah faham tu. Tidak kata duduk setepak dak. Mana kalau kita selawat kepada dia buat majlis maulid misalnya dak. 10 tempat buat, 10 tempat Nabi pergi serentak. Ada yang berfaham begitu. Tu salah. Tu bahayalah tu. Yang kelima, kenapa Nabi SAW dinamakan sebagai Al-Mutawakkil? Ia bermaksud Nabi adalah hamba Allah yang paling sempurna dalam berserah diri kepada Allah. Mutawakkil ni kita sebut dah sebelum ni. Mutawakkil ni orang yang pasrah secara total kepada Allah. Maksudnya Nabi ni dari segi menyerah diri pada Allah paling sempurna. Dari sudut itu. Dalam semua keadaan, seperti mana disebutkan dalam Al-Quran, wa natawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Nak capai tahap ni, apa maksudnya? Wa tawakkal 'ala Allah, dan berserahlah oleh engkau kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Wakil itu makna pelindung. Dan berserahlah kepada Tuhan yang maha hidup yang tidak akan mati. Jadi hak ni bukan untuk Nabi saja ni. Perintah supaya berserah kepada Allah ni bukan untuk Nabi saja, semua umat Islam. Tapi dalam bab kadar tahap tawakul, maka Nabi ni paling sempurna di kalangan makhluk-makhluk Allah SWT. Itu maksud dia. Jadi kalau begitu, yang dikenakinya apa? Kita kena ikut Rasulullah SAW. Itu maksud dia ni. Yang keenam, apa maksud fazin? Kita sebut dah ni fazin, maknanya tidak berperangai buruk. Tidak berperangai buruk. Fazin berperangai buruk lah. Laisa bi fazin wala ghalid. Fazin tu makna tidak berperangai buruk. Nombor 5 tu, muka surat 25 tu nombor 5. Tidak berperangai buruk. Apa maksud fazin? Bermaksud tidak buruk tingkah laku dan tidak buruk bahasa yang digunakan. Sebab itulah fazil ni salah satu makna kalau kita tengok dalam fiqh lughah, bahasa dia guna aku tidak jadi mencarut lah, tidak guna bahasa sikit-sikit kiyah pada set ataupun guna bahasa tidak gitu. Bahasa yang Nabi guna bahasa yang kita boleh buat contoh. Bahasa yang Nabi guna bahasa yang kita boleh buat contoh. Itu maksud dia. Baik, yang kedua, yang muka surat 28, apa maksud ghaliz? Ghaliz kalau semata-mata bahasa Arab maknanya keras, kasar. Tetapi yang dimaksudkan di sini tidak busuk hati. Dan ada juga setengah-setengah ulama mengatakan ia bermaksud Nabi ini tidak melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. Bila perbuatan dia tu orang tengok jadi senang. Ada kadang-kadang kita tengok dia jadi senang. Dia bukan orang alim pun biasa, kecek kita jadi senang. Kita cukup senang berkawan dengan dia. Hak tu anugerah Allah lah kepada seorang itu. Lelaki ke perempuan, kalau boleh hak ni, boleh kata nak cari musuh payah lah. Tapi setengah-setengah orang baik tu
Ada musuh. Orang tengok dia nak tapi dia baik. Orang tengok dia tu. Nak buat itu orang panggil kelemahan lah. Kelemahan. Yang ke-8, apa maksud sakhab? Sakhab ni terjemahan dia ni mana ni kau ni ada topik kedan. Mulut spekar. Ada topik kedan. Dulu ke sebelum ada dia mahela dia tu kan. Dia kata 3:10 pagi pas malam tu. Tak surat tekak. Lah ni tak apa dia ada dia boleh rekod. Dia buka tu tukar bateri lah kalau habis. Dia tik suara dia boleh pasal. Dulu dak. Kau pergi kedai kan 3:10. Halah ke petang jadi kau murah 4:10. Nabi tidak jadi itu dia panggil sakhab. Akhlak, maksud sakhab ni akhlak yang mulia, sama ada ketika di pasar atau tempat lain. Secara khusus ia lebih kepada ketika berada di khalayak, tidak terikut-ikut dengan perangai kasar orang-orang di pasar, bertempik dan berteriak semasa bercakap. Bertempik, tidak pergi dekat dok. Wow, ni 500 meter dengar lagi suara. Pergi kat dekat nak raya tu. Dok. Dia kata lambat. Pakai gitu ya. Itu dia panggil sakhab. Nabi tidak gitu. Ada sahabat Nabi as-sakhab. Nabi panggil jangan kecek gitu. Tak molek tu. Dia minta utang kan dalam masjid. Dia waktu. Bila. Ke dalam riwayat Bukhari Nabi panggil pergi dekat. Orang tak tepik lagu tu tak molek. Yang ke-9, tidak menolak kejahatan dengan kejahatan. Bermaksud Nabi SAW tidak membalas kejahatan dilakukan oleh orang kafir kepada dirinya dengan kejahatan yang sama. Bahkan baginda SAW mengekalkan berbuat baik kepada mereka. Ini bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'ah. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbuz zalimin." Lepas tu idfa' billati ahsan as-sayyi'ah. As-sanus as-sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun itu idfa' billati jazaa'u sayyi'ah tu ana tidak masuk terjemah di sini. Jazaa'u sayyi'ah tu maksudnya balas jahat. Balas jahat tu adalah jahat lah. Seumpamanya dia panggil balas, dia panggil apa? Kisah bil mithli lah. Istilah dia kisah bil mithli. Maknanya balas jahat dengan kejahatan seumpamanya. Hak tu tak biasalah, bukan Nabi tidak gitu. Tetapi kalau gitu tak apalah gitu. Orang buat jahat pada tu kita buat. Tapi seumpama misal dia panggil kisah bil mithl. Dia pulah lingo kita pulah lingo dia. Tu. Tapi orang ni ulama kata jelas nasah lah. Tak apalah. Faman afa, sesiapa yang memaafkan, wa aslaha, dan buat baik pada orang buat jahat pada dia, fa ajruhu 'ala Allah, maka ganjarannya kepada Allah. Innahu la yuhibbuz zalimin, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang zalim. Tu ayat 40 surah Syura. Ayat 90 suratul Mukmin, idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Anak ni betul rasa silap tu boleh cek tak apa kita cek sebenarnya rasanya as-sayyi'ah tu ada ke situ tak ingat. Sehingga anaknya tak apa kita cek sebenarnya. Idfa' billati hiya ahsan, mana tolaklah, sebabnya as-sayyi'ah duduk selepas idfa' tu. Anda tak ingat, mana tolaklah kejahatan yang dilakukan tu dengan yang baik. Orang buat jahat, kita buat baik. Nahnu a'lamu bima yasifun, kami lebih mengetahui dengan apa yang mereka sifatkan. Ini kita rujuk semula lah, tanda bulat situ Maksud dia gini kita kena ingat ada. Kita kata ni tak ada sebut Nabi sini ni. Dekat Aisyah kata dah wa kana khuluquhul Quran. Dia kembali situ lah. Ulama kata akhlak Nabi ke Quran. Tu. Kalau akhlak Nabi bercanggah Quran, tak boleh, tak mungkin. Tak mungkin. Itu usul nubuah.
antara usul nubuah, perbuatan Nabi tak bercanggah dengan Quran. Sebab tu Aisyah kata wa kana khuluquhul Quran. Dia kembali situ. Baik, tak apalah. Yang ke-10 itu maksudnya. Lepas tu hadis ni banyak sebenarnya ni. Kalau hadis banyak lah. Baik, yang ke-10, apa maksud ya'fu wa yaghfir? Ni baru ni pun kita bincang dah, cuma ni ulangi lah ni. Kalimah ya'fu bermaksud suka memaafkan, dan kalimah yaghfir bermaksud menutup aib seseorang dan mendoakan kesempurnaan. Ini bersesuaian dengan firman Allah dalam surah Al-Imran, fa'fu anhum wastaghfir. Maghfirah ni hanya untuk Allah saja. Allah saja, kita tak boleh. Kayak kita bincang dah sebelum ni. Orang tak guna istighfar kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah untuk orang ni, tapi kita kata saya maafkan. Dia guna maaf tu bukan makna istighfar. Sebab istighfar ni dia makna dia menutup aib seseorang. Bila kita kata saya beristighfar kepada Allah untuk awak, apa maksud? Misalnya kita kata astaghfirullah lak, kita kata saya doa keampunan untuk awak, apa maksud? Kalau tak boleh kita terjemah saya maafkan kesalahan awak, tu salah kalau terjemah gitu. Misalnya kita kata astaghfirullah laka, kita pun terjemah saya maafkan kesalahan awak. Tak betul, tak boleh terjemah gitu. Sebab istighfar kita minta kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa ini. Tapi kalau maaf untuk kita, dia buat salah kita maafkan dia. Kehak menjadi syarat dalam bab taubat, kan, ingat tak? Contohnya si A ni fitnah B. Jadi A kata bila B minta maaf, A kata tak apalah saya maafkan awak. Tu boleh. Kalau A kata tak apa saya istighfar, saya ghafartu lak. Ghafartu lak tu betul, maknanya saya minta ampun kepada Allah untuk awak. Tu makna istighfar. Tapi kalau maaf yafu ni kita dengan dia ya. Tapi kalau istighfar tak boleh, dia kena dengan Allah. Tu makna dianya. Sebab tu disuruh kita beristighfar untuk orang mati. Apa dia? Mohon keampunan kepada Allah untuk orang mati. Kalau kesalahan kita dengan dia, kita maaf. Lepas tu kita minta Allah tutup aib dia. Tu maknanya maaf dan istighfar. Tu kan ada. Maaf dan, kalau kita kata, okey, saya telah melakukan afwan pada dia dan istighfar, apa maksud? Saya telah melakukan afwan dan istighfar untuk dia. Maknanya kita maafkan kesalahan dia buat pada kita, dan kita minta Allah tutup keaiban dia. Hak salah dia buat tu jangan jadi kisah akhirat. Tu makna istighfar. Tu makna dia. Itu makna ya'fu wa yaghfir. Jadi kalimah ya'fu bermaksud suka memaafkan, dan kalimah yaghfir bermaksud menutup aib seseorang dan mendoakan keampunan untuk mereka. Doa keampunan. Mana hak tu makna melibatkan Allah. Bukan kita dengan manusia tu saja. Ini bersesuaian dengan firman Allah dan surah Al-Imran, fa'fu anhum. Maka maaflah kesalahan mereka, wastaghfir, dan mintalah supaya Allah tutup, Allah beri keampunan dan tutup aib mereka. Jadi makna istighfar ni maknanya makna lebih besar lah. Itulah hadis hak biasa nak sebut kan, hak cerita orang hak minum air kepada anjing tu kan. Nabi kata fasyakarallahu lahu wa ghafar wa ghafara lahu wa adkhalahu jannah. 3 perkara. Bila Nabi sebut orang ni telah berbuat baik pada anjing kan, dia turun kali kedua dari telaga tu ambil air dengan kasut dia tu. Nabi kata fasyakarallahu, Allah menghargai jasa baik dia. Wa ghafara lahu, dan Allah mengampuni dia. Wa adkhalahu Allahul jannah, dan Allah masuk ke dia dalam syurga. 3 perkara. Jadi maknanya ghafar ni Allah lah, bukan kita. Kita ni jomahun. Baik. Yang ke-11, apa maksud agama yang telah bengkok dan dibetulkan oleh Nabi? Nabi ni dia betul balik agama Nabi Ibrahim yang telah diselewengkan tu. Maksud mengikut qadiyah dia, maksudnya agama Nabi Ibrahim yang telah terdedah pada takut tambah dan penyelewengan oleh ahli-ahli agama pada zaman fatrah. Zaman fatrah ni apa maksud? Zaman selang masa yang tidak ada Nabi dan Rasul. Kan lepas Nabi Isa kan tak ada dah. Berapa tahun tu? Bukan sikit, paling kurang 400 tahun. Paling kurang. Sebab tu ulama sebut jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ni 400 hingga 950 tahun. Masa tu tak ada Nabi, tak ada Rasul. Manusia ni hidup dalam keadaan teruk lah. Ada ahli agama pun tak boleh harap dia ubah kitab suci, merosakkan kitab Injil, kitab Taurat. Dia mereka ke fakta-fakta agama. Tu zaman ni dia panggil zaman fatrah.
Fenomena ini terus-menerus berlaku sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan dan baginda telah berjuang bersama para sahabat para sahabat demi memurnikan semula ajaran Hanifiyah, dan akhirnya baginda sallallahu alaihi wasallam telah berjaya mengembalikan agama berkenaan kepada sifatnya yang asal seperti yang diturunkan oleh Allah SWT. Jadi hak kita doa amalan ni hak asal Nabi Ibrahim ni. Cuma adalah pembaharuan itu sesuai dengan zaman kita tu. Tapi asas tauhid tu itulah agama Hanifiyah. Hanifan muslimah kita baca dalam tahiyat ada apa? Iftitah ada. Ada iftitah. Isyarat dalam hadis agama Hanifiyah tu. Isyarat dalam hadis koma sepatutnya tu, agama Hanifiyah telah kembali pada asal agama tauhid adalah bi an yaqulu la ilaha illallah. Isyarat dalam hadis agama Hanifiyah telah kembali pada asal agama tauhid adalah bi an yaqulu la ilaha illallah. Rupanya Nabi Ibrahim tu dulu hak itulah la ilaha illallah. Jadi makna di sini kita boleh faham dalam konteks akidah tauhid, kalimah la ilaha illallah tu daripada Nabi ada lagi. Siapa zaman Nabi Isa, siapa Nabi kita? Tak berubah tu. Tu maksudnya dia berakhir-akhir sekali mereka. Kalau anda nak terjemah akhir sekali bila Nabi berjual, masyarakat kembali semula kepada ajaran Nabi Ibrahim asal. Apa dia? La ilaha illallah. Itu maksudnya. Baik. Hak nombor 7 saat ni duduk mana tu? Bawah tu lah. Nombor 7. Boleh baca sendirilah tu. Nota kaki nombor 7. Fa'fu anhum wastaghfir. Nombor 10 tu boleh baca sendiri habah tu. Tu contoh saja tu untuk lebih jelas lagi. Baik, seterusnya kita pergi kepada muka surat 29 tu. Poin yang ke-12. Poin yang ke-12. Bahagian akhir hadis, wa yaftahu biha a'yunan umya wa adhanan summa wa quluban ghulfa. Apa maksudnya? Maknanya wa yaftahu biha a'yuna, maknanya telah terbuka mata ni, mata orang hak buta. Tak apa maksud mata orang hak buta jadi terbuka. Nombor itulah bawah tu jadi terbuka tu mata orang hak buta tu makna buta basirah dia panggil. Jadi terbuka. Sebelum ni tak terletah pun tauhid. Dia gini, ana baca dalam beberapa buku lah. Mula-mula Nabi sebut bahawa Tuhan ni esa. Tidak banyak, tidak 400 tokoh. Terkejut habis. Orang tak pernah dengar. Masyarakat Mekah tu tak pernah dengar. Hak tua, hak muda tak pernah dengar Tuhan ni esa. Teruk. Setara tu Nabi berjual. Enggak kita ni sikit. Ya kalau ada tak kena nak. Bukan banyak pun. Nabi siapa sebut Allah Maha Esa tu terkejut. Jadi terbuka habis tu. Dan boleh mendengar semula. Telinga-telinga yang pekak pada waktu. Dan hati-hati yang tertutup pun jadi terbuka semula. Mata pun jadi terbuka, telinga terbuka semula, hati pun terbuka semula dengan kehadiran Nabi SAW. Apa maksudnya? Maksudnya begini, jangka masa yang begitu lama, kehidupan beragama bagi manusia pada waktu itu sudah sangat jauh dari ajaran tauhid. Bahkan hati mereka sudah sebati dengan ajaran syirik dengan pelbagai bentuk. Tadilah kitab 1500 muka surat tu, dia cerita tentang kesesatan ni dah. Teruk, nengung kita. Siapa kita bersyukurlah kalau baca kitab tu. Tak habis lagi anda baca tajuk tu. Cuma ada setengah-setengah tajuk yang kita kenal tu, kita tengok lalu. Memang bagus. Tapi kak tebal dah lah. Kalau nak ngaji kena umur 100 tahun. Kalau sikit-sikit baca dah. Tapi tak apalah. Kalau ada terjemah tu boleh baca di molek benar. Dia cerita Nabi Nuh sesak lagu. Syirik lagu mana? Syirik ni banyak. Lepas tu syirik moden dia bincang di bahagian akhir tu. Tak apalah. Cuba kita tengok sini. Namun perutusan Nabi SAW yang membawa wahyu dengan gagasan rahmat kepada semua, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, telah berjaya mengembalikan umat manusia kepada landasan agama Hanifiyah, iaitu tauhid. Patut kena bersyukur.
tengok cerita tu lah, apa ni, nama Waraqah bin Nawfal tu. Dia bersyukur. Dia bersyukur sebab dia sempat tengok Nabi akhir zaman. Cuma dia tidak sempat nak berjual hak tu. Tapi dia kata kalau dia dare dengan umur dia akan tolong Nabi. Tapi tak ada, dia mati. Tapi dia beriman, dia memperakui Nabi. Dia ayat demu ni Nabi ni Muhammad. Hak mari tu dia panggil namus dalam kitab dulu. Jibril lah. Hak tu lah hak bawa wahyu pada Taurat kepada Nabi Musa Isa. Kalau aku sempat dengan kamu ketika masyarakat menghalau kamu, terkejut Nabi. Aku orang baik ini mau nak halal. Maknanya maklumat bahawa Nabi dihalal sudah ada dah dari kitab Taurat dan Injil tu. Tu Baik. Kita pergi seterusnya hadis yang ke-17 di bawah bab yang sama lagi. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala inna hadhihi al-ayah allati fil Quran ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira fit Taurah nahwah. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr rahimahumallah. Beliau telah berkata, sesungguhnya ayat ini, ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Hak terdapat dalam Quran yang kita baca hari ini. Hak inilah juga terdapat dalam Taurat. Ni sahih. Ini juga terdapat dalam Taurat. Baik, hadis yang ke-18. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu minan nabi sallallahu alaihi wasallam kalaman nafa'anillahu bihi sami'tuhu yaqul au qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innaka idza taba'ta ar-ribah fi an-nas afsadtahum fa inni la attabi'u ar-ribah fihim fa afsiduhum. Diriwayatkan daripada Muawiyah radhiyallahu an, beliau telah berkata, saya telah mendengar daripada Nabi SAW suatu ucapan yang dengannya Allah telah memberi manfaat kepada saya. Saya telah mendengar beliau bersabda, atau ini syak perawi, saya telah mendengar beliau berkata, beliau bersabda, atau syak perawi, beliau telah berkata. Beliau tu maksudnya Muawiyah lah. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila engkau telah mengikuti keraguan, yakni tuduhan yang berlaku dalam masyarakat. Ni kena beringat benar ni. Sebab 12 hari bulan ni kita nak raya ni, hak ni kena tak depan hadis ni. Nah. Jenis raya tak tengok anak bulan ni bahaya juga. Ni. Kena beringat hadis ni. Kena berhati-hatilah. Kita umat Islam ni kena cerdiklah ni. Cuba kita tengok. Gapo dia maksud dia tu? Sesungguhnya apabila engkau telah mengikuti keraguan, yakni tuduhan yang berlaku dalam masyarakat, maka sebenarnya engkau telah merosakkan mereka yang dituduh itu. Merosakkan mereka, orang dituduh. Bila orang sebut apakah cahaya lalu, oh jangan, tak boleh gitu. Tak kira lah daripada pihak mana pun tak boleh ni. Kena teliti. Kalau tidak, bahaya. Kata Muawiyah, maka saya tidak akan mengikut keraguan yang berlaku dalam masyarakat sehingga saya menjadi penyebab kerosakan mereka. Hadis ni sahih. Baik, cuba kita tengok perbincangan hadis ni. Penting ni hadis ni, sangat penting. Yang pertama, kalimah aribah atau ar-ribah ataupun ar-raibah ni kalimah utama ni hak kita nak bincang ni. Itulah hadis ar-raib. Hak tadi tak apalah, hak tadi tu. Hadis 18 tu kita tak perlu bincang dah tu. Hadis 17 tu. Hak tu memang serupa tadi lah. Hak ni kita nak bincang 18 ni. Dia sebut situ innaka idza taba'ta ar-ribah. Sebab dalam setengah riwayat raibah. Jadi kalimah ar-ribah seperti dalam hadis yang kita baca ni ataupun ar-raibah yang tersebut dalam hadis asal dia. Sebab ni hadis ringkas. Hadis asal tersebut ar-raibah. Sudut bahasa bermaksud keraguan. Kalau ar-ribah makna keraguan seperti dalam hadis ni. Kalau hak asal tu ar-raibah maksudnya sesuatu tak jelas. Makna lebih kurang tu. Sesuatu yang ragu, ada keraguan pada kenyataan tu. Kena beringat molek untuk saya sendiri lah ni. Untuk kita semua, kita duk tengok internet, TikTok dan sebagainya. Kalau sesuatu ada keraguan ataupun sesuatu yang tidak jelas, kita jangan pegang tu. Ni sifat orang beriman ni. Tak kira lah keluar daripada mulut siapa. Sebab zaman ni zaman fitnah. Baik. Itu dari segi kalimah. Makna kalimah. Yang kedua, maksud yang dikehendaki dalam hadis adalah tuduhan-tuduhan yang berlaku dalam masyarakat yang tidak ada bukti dan tidak berasas. Desas-desus,
khabar angin dan maklumat-maklumat yang melibatkan maruah atau muruah tu asal, bahasa Arab asal muruah, yang melibatkan muruah seseorang yang tersebar dalam masyarakat. Tu maksud ar-ribah tu. Jangan duk ikut arah tu. Jangan duk terlegok, jangan duk cahaya lalu. Ni sebar dah pula. Wak kecek pula talih. Dengar tak dasar cuma simpan. Oh, kalau wak keputusan nak pula dengan maklumat tu, kita telah menjatuhkan hukum dengan cara tidak adil. Kena jaga malik bapak kita. Kita duk ngaji hadis bokak-bokak yang hana. Tiba-tiba masuk channel politik hanyut. Na'udzubillahi min dzalik. Boleh kena berlaku tak kira siapa ni. Kena beringatlah hati-hadirat kan. Berita seperti ini tidak patut diviralkan dan dibiarkan menjadi sensasi dalam masyarakat kerana ia tidak dibuktikan benar dan melibatkan aib seseorang. Aib seseorang. Kalau aib melibatkan satu kumpulan, satu badan NGO, satu jemaah, lagi tak boleh. Seorang pun tak boleh. Situasi ini berbeza jika maklumat yang tersebar adalah yang melibatkan jenayah yang boleh menggugat ketenteraman masyarakat. Tu kena kecek tu. Tak betul, tak apa. Kita kata tak boleh ni, padahalnya benda tu benda melibatkan kepentingan awam. Tu kena kaji, kena bertindak. Tak boleh kata tak lewat IKRM tak je. Siasatlah dulu. Kena tengok isu-isu apa. Supaya isu ingat di apa ni, di Sabah-Sarawak ke kena. Bunyi ada orang nak buat pemberontak ke. Dia kata tak jelas lagi buat dia relax. Nanti berontak lu kita kira lah. Tak boleh tu. Berita tu dia kena bertindak lalu. Tu tidak termasuk dalam ribah ni ataupun ribah ni. Tu lain. Tu kita boleh tengok dalam sejarah Nabi. Bila bunyi desas orang nak bunuh Nabi, Nabi hantar dah komando dia. Siasat. Kalau betul, akhir sekali bunuh kau itu. Dek Nabi dulu. Bila maklumat tu betul. Tu Nabi nak ajar kita bab kepentingan negara, bunyi sikit kena siasat lalu. Tu tidak termasuk dalam mengikut ribah. Tidak termasuk itu. Ia wajib disiasat oleh pihak berwajib dan tidak simbol isu tajassus, tidak dikira mengendak, tidak dikira mencari-cari rahsia ni. Tak, sebab ini kepentingan negara. Di sinilah timbul istilah kesalahan peribadi dan kesalahan yang melibatkan hak orang lain dan kepentingan pihak tertentu. Kesalahan peribadi lain cerita. Kalau kesalahan yang melibatkan hak rakyat, dia tak boleh berdiam diri. Kita wajib jadi saksi. Melibatkan kepentingan orang lain. Tak boleh malah jaga tepi kain orang. Bukan tepi kain ni. Ni hal masyarakat. Kepentingan bersama. Tu tak boleh. Tu lain cerita pula. Hak tajassus Nabi kata, wala tajassasu. Kan Nabi kata, hak tu bab mencari aib individu, peribadi. Tu tak boleh. Perkara yang menjadi larangan dalam hadis adalah tindakan tajassus, mencari aib orang dan disebarkan. Belum pun disiasat, tiba-tiba ia telah menjadi perbualan netizen dan telah dijatuhkan hukum bersalah oleh netizen. Ni dia panggil jabatan netizen. Hakim tak ada hakim fahir pun tak beli lagi. Jatuh hukum dah. Jatuh hukum. Berdosa ni hadirat perbuatan. Inilah kesan apabila kerajaan dan masyarakat tidak amanah dalam menjaga maklumat yang diterima. Kerajaan pun tidak amanah, individu pun tidak amanah, jadilah lagu ni. Makna semua pihak daripada kerajaan sampai kepada rakyat, individu kena amanah dalam bab ni. InsyaAllah Allah akan beri keberkatan kepada masyarakat. Yang ketiga, individu atau pihak yang dituduh telah tercemar maruah mereka sebelum dibuktikan bersalah. Kadang-kadang benda tu tuduh baru. Jatuh hukum. Siapa jatuh hukum tu? Ni. Dia panggil hakim-hakim yang berada di setiap cabai pak ni. Tu na'udzubillah, berdosa besar. Malu habis lu keluarga dia. Padahal mana ada lagi. Kehidupan mereka telah terjejas teruk dan mereka menanggung kesan yang sangat buruk. Inilah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai merosakkan mereka. Dia dituduh, kemudian semua pakak kecek buruk dia. Akhir rasa tiba-tiba tak salah pula. Benda-benda gitu kena berhati. Kita orang Islam ni kita kena jaga. Di sinilah peranan iblis dan syaitan nak merosakkan perpaduan umat Islam, kesatuan umat Islam. Baik. Inilah hal ini lebih parah jika pihak pemerintah gagal menanganinya dengan berkesan. Sebab kerajaan lah yang paling kita kata patut jaga sebab dia ada kuasa. Dia ada kita kata jentera dia yang lebih besar. Yang keempat, mengikut ta'rif, mengumpat yang diberikan
Mengikut ta'rif mengumpat yang diberikan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, menyebarkan maklumat yang benar tentang seseorang dan perkara yang disebarkan tidak disenangi oleh mangsa, maka itu termasuk dalam kategori mengumpat. Hak dia tak senang. Misalnya keburukan yang berlaku dalam keluarga, betul keburukan memang betul berlaku, tapi dia tak senang, dia tak suka, malu dia tu, tiba-tiba disebarkan, tu mengumpat, berdosa besar. Penyebar akan mendapat dosa mengumpat dan akan dibicarakan di hari akhirat di bawah hukum ghaibah. Hukum ghibah, hukum mengumpat. Dia ada hukum. Orang panggil lagi apa ni? Peraturan, enactment lah kita kata dah. Undang-undang bab mengumpat. Di bawah hukum tu dibaca di mahkamah Allah kesalahan dia. Baik, yang kelima, hadis inilah menuntut pihak kerajaan memainkan peranan utama mendidik masyarakat agar mereka memahami isu ini dari pelbagai sudut. Kesan kepada individu, masyarakat, sudut agama dan kesan kepada kehidupan akhirat. Oh tu paling beratnya. Kesan akhirat tu. Lepas tu tak minta maaf dah tu. Siapa bila nak minta maaf? Mungkin dia ngumpat tu kedai kopi. Dia sebut tu. Orang tak tahu jadi tahu. Bila nak minta maaf? Tak minta maaf dah. Mati dalam keadaan gitu. Akhir sekali terkejut hari akhirat. Banyak ketemu dosa mengumpat. Bahkan perlu diperkasakan undang-undang yang berkaitan dengan penyebaran maklumat agar setiap patah perkataan yang hendak disebarkan mestilah ditabayyun terlebih dahulu. Yang keenam, kehendak syariat adalah konteks kesalahan yang dilakukan oleh individu yang melibatkan kesalahan peribadi mesti ditutup dan dilakukan usaha islah dengan cara yang bijak dalam keadaan tidak mengaibkan mereka. Oh tu sepatutnya. Di sinilah terserlah keindahan dan sifat rahmat Islam kepada umat manusia. Dalam sebuah hadis jelas pemerintah selepas itu. Dalam sebuah hadis jelas menunjukkan permasalahan yang dibincang adalah hadis 18 ni sebenarnya ditujukan kepada pemerintah kerana mereka ada jentera dan kemampuan yang cukup untuk membendung penyebaran maklumat yang salah. Innal amir idza btagha ribah fin nas. Ni dalam hadis lain. Sesungguhnya kalau pemimpin sendiri yang terlibat dalam merosakkan manusia, dia sendiri melibat buat tuduhan tanpa bukti, dia sendiri, maka dosa lebih besar. Itu dalam hadis lain ada disebut itu. Maknanya dalam hadis lain Nabi tuju pada pemerintah. Gitulah. Kita pun habis lagi. Lepas tu minggu depan kita bincang hadis ke-10. Hadis ke-10 pun salah tu bukan tersenyum tu, senyum saja. Bab intisad bab senyum. Bukan tersenyum, senyum saja. Anak silap terjemah tu. Baik, cuba tengok hadis 9. Ini ringkas saja. Agami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul irqah tu itu fi'il irqah. Makna naiklah. Faraqal ghulam hatta wada'a qadamah. Lainlah sebenarnya. Cik tu hak baru-baru nak boleh jalan tu, letak atas kaki kita jalan, dia pun jadi jalan lah. Ni cara Rasulullah bermesra dengan cucu dia. Ni Rasulullah. Baik, ni aku tengok ni, Abu Hurairah aku tengok sendiri ni. Kemudian baginda bersabda, panjatlah. Tak atas kaki dia, Rasulullah kata panjat. Panjat. Naiklah. Jadi beliau yakni Muawiyah telah berkata, panjat. Tersilap ni bukan Muawiyah tu, silap tu Abu Hurairah tu. Silap tu. Potong macam mana tu Muawiyah ni. Beliau menciumnya. Rasulullah cium mulut cucu dia, kecil benar lagi Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husain ni. Maka Nabi kata, wahai Tuhanku, cintailah beliau. Ana pun silap terjemuh sini ni. Tengok tadi baru tu. Bukan wahai Tuhanku cintailah dia, bukan gitu. Maksudnya ni gini, maksud dia gini. Ahibbah ni ya Allah. Buatlah orang lain mencintainya. Itu sebenarnya. Ya Allah, berilah perasaan orang cinta kepada cucu aku. Ubah sebenarnya. Bukan tak Nabi, bukan kata Nabi suruh Tuhan cinta pada dia. Ahibah ni buatlah biar orang lain cinta kepada Sayyidina Hasan. Itu maksud dia nya. Timbulkanlah perasaan supaya dia dicintai. Gitu. Ya Allah, timbullah perasaan orang supaya mencintainya. Gitu. Ubah sendiri, ikutlah bahasa lagu mana apa. Gitulah maksud dia tu. Sesungguhnya saya mencintainya. Maknanya Nabi kata saya sangat sayang pada cucu saya. Buatlah biar orang lain pun saya juga. Ikat
Manhaj Imam Bukhari dalam penyusunan kitab Al-Adabul Mufrad tidak sama dengan manhaj yang beliau gunakan semasa menyusun kitab Sahih Bukhari. Tak sama. Jadi dhaif yang maksudkan di sini adalah dhaif yang ringan, dan bab yang disentuh adalah bab fadail. Bukan bab hukum, bukan bab akidah pun. Bukan bab nak menyabitkan keburukan orang. Kata hadis dhaif ni tak boleh kalau nak sabit keburukan. Itu maksudnya. Yang kedua, hadis ini menyatakan manaqib, yakni kelebihan cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Yang terakhir, hadis ini memaparkan sikap penyayang dan kemesraan yang akak sudah cium perut dia, budak pun suka, ketawalah. Rasulullah nak tunjuk pada sahabat, kena tunjuk saya aku anak ni, jangan simpan dalam hati. Memfahami kesenyum pada orang ni termasuk dalam agama. Buat tu buat. Tu tak sengaja tu. Hak ni sengaja buat. Anak buat tu. Okey, kita sambung semula insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.